Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa Habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف أصبحتم؟ Bagaimanakah keadaan anda di pagi ini? Yang ayuh kita mulakan dengan kesyukuran Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak dapat tidak, mudah-mudahan dengan pertemuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, tuan-tuan, kita dapat meneruskan apa yang dikatakan suatu fadilat dan kelebihan. Namun walau bagaimanapun kita tidak lupa mencari kewajipan. Saya ulang balik. Mudah-mudahan pada pagi ini, dalam nasihat yang kita akan dengar daripada seseorang yang telah pasti syurganya, seseorang yang telah dikonfirmkan syurganya, Al-Mubashirina fil Jannah, berkenaan apa? Teruskan. Apa-apa yang tuan-tuan buat dapat fadilat, dapat kelebihan, teruskan. Tetapi jangan lupa tuan-tuan, kita mencari penyempurnaan, kita mencari apa yang kewajipan. Maknanya dari situ pun tuan-tuan dapat difahami berkenaan hukum. Mana yang wajib, mana yang tak wajib. Mana yang perlu dilebihkan, mana yang perlu dikurangkan. Cuma sebelum daripada itu, tolong jawab dahulu, kaifa asbahtum? Bagaimana berpagi-pagi anda pada pagi ini? Terima kasih kepada kalian yang menjawab. Sekiranya kalian menjawab betul, Ustaz, berpagi-paginya kami ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lupa tulis. Terima kasih Tuan Haji Nasir dan Umi. Jangan lupa tulis apa tanda kalian beriman kepada Allah. Wa ma alamatu imanikum, apakah tanda-tanda imannya kamu kepada Allah. Terima kasih Samiza Jalil. Dari situ tuan-tuan, dengan penulisan yang kita tulis dan kita faham apa yang kita tulis, terima kasih Kak Noraini, dari situ jelas tanda orang yang beriman apa dia. Saya tetap bersabar dengan musibah, saya bersyukur di atas kelapangan yang Allah Ta'ala berikan, dan saya redha di atas penentuan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadikan ia sebagai darah dan daging dalam kehidupan kita, sehingga dia sebati dalam perjalanan kita untuk hari-hari mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ni tuan-tuan, kita akan mendengar satu nasihat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang as-sahabah, sahabat yang akbar dan yang besar daripada baginda Nabi SAW. Yang tak dapat tidak, kita akan mendengar satu nasihat. Tulis di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Jangan jemu buat dakwah tuan-tuan. Jangan jemu buat dakwah. Selagi mana nyawa di kandung badan, dakwah perlu diteruskan. Dan hidayah bukan kerja kita.
Nak beri petunjuk bukan kerja kita. Nak menarik mereka masuk live bukan kerja kita. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Nurul Atiqah. Dah. Jadi artinya dalam perjalanan kita ini tuan-tuan, di situlah gambaran sejauh mana kita berusaha. Tetapi ingat, dalam keadaan tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, sama juga pada pagi ini kita nak melihat apakah kewajipan. Aku masuk live ni, apa hukum dia? Lepas tu aku mengambil manfaat di dalamnya, apa hukumnya? Itu yang lebih penting. Jadi tulis di ruangan komen. Pada pagi ini kita akan belajar satu tajuk, 4 perkara secara zahirnya sebagai fadilat, tetapi secara batinnya sebagai kewajipan. Tulis. 4 perkara secara zahirnya ada kelebihan. Kita buat macam ni, ada kelebihan. Kita buat macam ni, ada kelebihan. Waalaikumsalam. Huda cik muda. Tetapi terlebih ramai di antara kita lupa berkenaan rahasianya ataupun kebatinannya, yang itu merupakan kewajipan. Wajib. Wajib, bukan kaling-kaling tuan-tuan. Maknanya, kalau kita masih lagi melakukan kesilapan yang pada hari ini kita sedar dengan nasihat yang diberikan, maka mudah-mudahan pada hari ini juga kita bersama-sama berusaha buat tindakan berubah. Yang ni aku dah buat, tapi selama ni aku fokus yang zahir sahaja. Fadilat dapat, kelebihan dapat, tetapi pada waktu yang sama tuan-tuan, aku meninggalkan kewajipan yang sebenar. Dan bila mana kita meninggalkan kewajipan yang sebenar, maka tak peliklah kenapa rahsia semakin tak dibuka. Dan sedangkan setiap pagi tuan-tuan update, ya Allah, aku masih lagi beriman kepadamu, ya Allah. Wa ma alamatu imanikum, apa tanda imannya kamu? Kalian menjawab sebagaimana Hajah Maskana tulis, saya tak bersabar dengan musibah, bersyukur di atas kelapangan, dan redha di atas qada penentuan daripada Allah. Bagus. Cuma tulis tu ada kelebihan. Dah kita fokuslah kepada apa yang kita nak bincangkan. Apakah kewajibannya? Apa yang wajib daripada tulisan tadi? Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen. Sebelum kita nak menyambung kepada nasihat yang kita akan dengar pada pagi ini daripada Amirul Mukminin Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Maknanya setiap pagi saya suruh tulis, dan tuan-tuan pun menulis. Itu ada kelebihan. Tetapi apakah kewajiban yang sebenar daripada penulisan yang tuan-tuan tulis setiap pagi ketika tuan-tuan join je live? Tuan-tuan masuk je live, saya akan tanya soal yang sama, tuan-tuan menjawab dengan jawapan yang sama. Terima kasih kepada Bonda Mahani. Sekarang ni, itu kelebihannya ada. Apakah kewajipan yang sepatutnya tuan-tuan buat? Cuba tulis di ruangan komen dulu. Lagi cepat tuan-tuan tulis, lagi cepat kita dengar nasihat. Lagi lambat tuan-tuan tulis, lambatlah kita mendengar nasihat yang baharu pada pagi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Ummi ana Rashiqah, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Jangan lupa tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah dan kasih sayang kepada agama. Apa jawapannya? Apakah kewajipan yang tuan-tuan kena buat? Adakah semata-mata kita melafazkan perkataan yang sama setiap pagi? Duk ulang. Mahani kata berazam untuk buat tindakan dengan istiqamah hingga akhir hayat. Bagus. Sepatutnya buang perkataan berazam tu. Berazam tu masih lagi mencita. Sepatutnya buat terus tindakan. Sekiranya kalau berlaku apa-apa, aku kena sabar, dan aku perlu bersyukur, dan aku perlu redha. Jelas? Baik. Berkata Amirul Mukminin Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, arba'atun zahirun hunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Tulis 4 perkara, kata Sayyidina Osman bin Affan, secara zahirnya ada kelebihan, wa batinuhunna, dan secara batinnya kewajiban. Wajib, fardu. Apa makna fardu? Wajib. Jangan kita abaikan
Apa dia? Yang pertama, mukhalatatus salihin fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun. Tulis yang pertama sekali, mukhalatatus salihin. Yang ni tuan-tuan dah buat, tahniah. Kelebihannya pasti ada. Bergaul akrab dengan orang-orang yang soleh, fadilatun, satu kelebihan. Fadilat, keutamaan. Pasti ada keutamaan, pasti ada kelebihan. Tetapi ingat, wal iqtida'u bihim faridatun, dan mengikut jejak langkah mereka itu satu kewajipan. Tulis. Apakah poin yang pertama? Iaitu tak dapat tidak tuan-tuan berkawan dengan ustazah-ustazah yang rapat-rapat, ataupun mengenali para-para asatizah, ustaz-ustaz dan sebagainya, dan mudah akses dengan mereka, berhubung dengan mereka. Bagus, itu satu kelebihan. Bagus, itu satu keutamaan, benda yang tuan-tuan dah utamakan dalam kehidupan. Tetapi cukup ke best friend dengan ustazah, best friend dengan ustaz? Cukup? Tak cukup tuan-tuan. Sekadar tuan-tuan mendapat kelebihan. Tetapi apakah kewajiban yang berada di sebalik kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, dan berkawan dengan orang-orang yang alim ni tuan-tuan? Maka ingat, kata Sayyidina Osman bin Affan, kita mengikut jejak langkah mereka itu wajib. Wajib. Maka artinya, sebenarnya hakikat Allah Ta'ala memilih kita untuk berkawan dengan orang-orang yang soleh, untuk berkawan dengan orang-orang yang faqih, untuk berkawan dengan orang-orang yang ahlillahi ta'ala ni, supaya Allah nak mengajar kita secara zahir. Orang macam ni kau kena ikut gerak langkahnya, pertuturannya, bicaranya, cara makannya. Sebab antara dakwah yang paling cepat masuk dalam hati ialah dakwah bilhal. Apa makna dakwah bilhal? Dengan keadaan. Kadang-kadang orang bercakap, semua orang boleh bercakap, Allahumma salli ala Muhammad, macam saya sendiri. Nampak je boleh bercakap, amal belum tentu. Sayalah. Maka tak dapat tidak, hakikat Allah Ta'ala pilih kita itu boleh berkawan dengan orang soleh. Apakah kewajipan yang perlu kita lakukan? Iaitu tak dapat tidak, apa dia tuan-tuan? Mengikut jejak langkah orang soleh. Ikut apa yang dia tunjukkan, ikut apa yang dia buat. Sebab tu, bila sebut mengikut jejak langkah yang soleh, satu poin yang saya rasa tuan-tuan perlu tulis, perlu tulis dalam diary kehidupan tuan-tuan. Adakah kita mengenali orang-orang soleh itu sekadar mengenali namanya, atau berziarah sekadar di luaran sahaja, tidak sampai kepada satu pihak kita mengenali dengan kena-kena betul? Maknanya begini. Tuan-tuan tak mampu nak mengikut jejak langkah orang soleh, sebab mengikut jejak langkah orang soleh itu satu kewajipan. Tuan-tuan tak mampu buat, melainkan kita betul-betul akrab. Pergi rumah dia, tengok rumah dia macam mana, tengok keluarga dia, tengok family dia. Sokmo kadang-kadang makan rumah dia, masalan. Dari situ, barulah menimbulkan satu asbab, ataupun menimbulkan satu ungkapan. Oh, macam ni rumah orang soleh ni. Kita duk pergi ziarah rumah orang soleh, minta doa, tapi tak fikir pun nak ikut apa yang dia buat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sedangkan tuan-tuan, perbuatan orang soleh itu satu hukum dah. Sebagai contoh yang paling mudah, sebagai contoh. Dulu sekali, saya pernah pergi ziarah Syekh Mas'ud, tulis nama dia. Syekh Mas'ud ni, dia khadam kepada Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Said Muhammad Alwi, Muhammad tu anak dia, bapa dia, Said Alwi Al-Maliki. Orangnya warak, orangnya hebat tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya sempat ziarah sekali sahaja. Lepas ziarah tu selang 2-3 tahun, beliau kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Mas'ud ni, selepas dia menetap lama di Mekah, dia menjadi khadam kepada Said Alwi Al-Maliki. Lepas tu dah lama Said Alwi Al-Maliki meninggal, maka dia pun baliklah ke Malaysia. Dia balik ke Malaysia. Dan anak beliau, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, pernah bila datang ke Malaysia, dia pergi ziarah Syekh Mas'ud ni. Sebab orangnya berkat, orangnya keramat.
Waktu saya ziarah Syekh Mas'ud tu, waktu tu saya masih lagi belajar pondok, tuan-tuan. Saya masih lagi belajar pondok dan ilmu masih lagi tak ada waktu tu. Baru ikut-ikut, baru nak faham-faham. Antara soalan saya nak tanya berkenaan Syekh Mas'ud ni berkenaan gambar. Berkenaan hukum letak gambar. Sebab dah sedia dah beberapa soalan nak tanya beliau. Sebab dikhabarkan Syekh Mas'ud ni tak dengar sangat. Bila tak dengar sangat, sama ada kita berbisik dekat telinga dia, cuma saya ni rasa kurang adab lah, jadi kita tulis. Antaranya, saya nak tanya beliau berkenaan hukum meletakkan gambar ulama' dan meletakkan gambar orang soleh di rumah-rumah kita. Tak kira rumah ke, pejabat ke apa dan sebagainya. Lepas tu, apa yang berlaku, tuan-tuan? Bila saya ziarah rumah beliau dekat Kuala Kangsar, saya tengok rumah-rumah beliau, masuk rumah beliau, rumah biasa je, rumah kampung. Rumah kampung, tuan-tuan. Saya tengok dia letak gambar Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, Syed Alwi Al-Maliki, dan beberapa gambar lagi ulama-ulama yang besar. Gambarnya, tuan-tuan, saya rasa kotak frame-nya ada besar kursi ni. Besar. Bukan kaling-kaling, bukan kecil-kecil, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Tengok, besar gambar ni, Syekh Alwi Al-Maliki. Tengok gambar ni, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Tengok gambar ni, Syekh Yasin Fadani. Tengok gambar ni. Tuan-tuan, cuba jawab di ruangan komen. Agak-agak, adakah saya nak bertanya lagi berkenaan apakah hukum meletakkan gambar ulama' dekat rumah kita? Waalaikumsalam Hasnah Wan Ismail. Cuba jawab. Nak tanya lagi tak? Sebab kadang-kadang memadai dengan perbuatan itu menjadi hukum kepada orang-orang yang soleh, kepada para ulama'. Maka dari situ dah nak dipahamkan, artinya dalam hidup kita itu, tuan-tuan, kita berkawan dengan orang soleh ni bagus, tetapi kita mengikut jejak langkah dia lebih bagus, bahkan wajib. Jangan semata-mata kita berkawan dengan orang soleh, kita mengambil nasihat semata-mata. Tengok apa yang dia pakai, macam mana dia tarbiyah keluarga, isteri dan anak-anak. Ustaz, macam mana ustaz hantar anak ustaz? Anak ustaz mengaji sekolah mana? Contoh, kita ikut. Macam saya sendiri, anak saya habis darjah 6, saya terus masuk pondok. Masukkan ke pondok. Supaya apa? Tarbiyahnya, didikannya dapat menyelamatkan diri dia kelak. Kerana hari ni kita ni sekadar kita merasa kita je selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Anak-anak kita belum tentu. Jadi maknanya penting dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, mengikut jejak langkah orang soleh itu satu kewajipan. Jelas terjelas. Dan itu poin yang pertama. Jadi saya ulang balik bagi tuan-tuan yang baru masuk live, berkawan dengan orang soleh satu kelebihan. Tak rugi pun, tetapi ingat, mengikut jejak langkah orang soleh satu kewajipan. Wajib. Jangan semata-mata kan jadi seronok pada hati. Ni ustaz ni adalah kawan rapat aku. Senang je aku nak berhubung dengan dia. Contoh, ada nombor telefon semua, ada akses semua. Pernah pergi rumah dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sesuai usia berapa anak kecil, sesuai hantar ke pondok, tak ada masalah. Kadang-kadang kecil nak hantar ke tahfiz, pada usia 10 tahun dah boleh hantar ke tahfiz dah. Hantar ke tahfiz Al-Quran. Cuma anak saya, kenapa daripada kecil tak hantar pergi tahfiz? Sebab daripada sekolah rendah, dia dah sekolah integrasi kafar. Sekolah integrasi swasta daripada pagi sampai ke petang. Bermakna agamanya telah dimulakan dari sana. Baik, kembali kepada perkara tadi. Cuma kalau nak hantar ke pondok, afdal umur 13 tahun. Sebab biasa pondok ni dah mula jaga diri sendiri. Kalau tahfiz ni kadang-kadang ramai yang menjaga, budak-budak pun ada. Habis, wallahu a'lam. Kita masuk pula kepada poin yang kedua. Tulis di ruangan komen. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal amalu bihi faridatun. Allahu akbar. Ini ilmu yang saya akan ajar nanti dalam program Khusyuk Israel. Tahniah bagi tuan-tuan yang mendaftar dan tanya diri bagi tuan-tuan yang belum daftar. Sebab apa tak nak daftar? Ada masalah apa? Tak nak bantu diri dan kehidupan ke?
Kenapa saya tak nak buat offline? Sebab saya nak tuan-tuan belajar bersama keluarga. Itu matlamat utama saya. Kerana agama itu bermula dalam keluarga kita sendiri, tuan-tuan. Apa poin yang kedua? Wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Membaca Al-Quran itu satu keutamaan, satu fadilat, satu kelebihan. Tak nafi. Tak nafi. Baca Quran bagus. Lebih banyak, lebih bagus. Tetapi tuan-tuan, tulis. Wal amalu bihi faridatun. Dan beramal dengannya Quran, satu kewajipan. Beramal dengannya Quran, satu kewajipan. Maknanya, benda ni simple sahaja, tuan-tuan. Cuba jawab di ruangan komen. Macam mana tuan-tuan nak beramal dengan Al-Quran kalau tak faham? Macam mana? Kita hari ini mendapat amalan daripada beberapa hukum fikih, daripada beberapa hukum tauhid, beberapa hukum tasawuf yang telah ulama' bawa keluar daripada Quran itu untuk kita amal. Alhamdulillah. Cuma, adakah ilmu tu banyak tu? Dah banyak lagi, tuan-tuan. Banyak lagi. Sebab tu kalau kita baca Quran tak faham makna, pertama sekali tuan-tuan dah meletakkan diri kalian kepada satu tahap kegagalan bagaimana untuk kita beramal. Sebab tu ingat, baca Quran tak nafi satu kelebihan, satu keutamaan. Tetapi untuk beramal dengan dia itu, satu kewajipan. Ini juga antara poin yang ulama' gunakan dalam 12,000 rahsia khusyuk solat. Tuan-tuan, dalam solat ni ada 12,000 rahsia. Berapa ribu? 12,000. Bukan saya sebut, ulama' sebut dalam kitab Bunyatul Musalli. Pergi kaji. Pergi cari. Dah. Bukan kalam saya. Saya nakal daripada kalam ulama'. Daripada 12,000 tu, ulama' nukilkan 12 sahaja. Untuk kita mudah belajar. Daripada 12 tu, setiap satu pecah 3. Antaranya apa? Kata ulama', dalam rahsia solat itu, untuk mencapai kepada khusyuk, kita beramal dengan apa yang kita baca. Sama tak? Sama. Ni kata Sayyidina Osman bin Affan. Baca Quran, satu kelebihan. Tapi beramal dengannya Quran, satu kewajiban. Beramal dengannya Quran, satu kewajiban. Saya lagi sembahyang asar. Baca Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cuba keluarkan ada berapa amalan yang terdapat dalam surah Iza Ja'. Tulis berapa amalan? Berapa amalan? Ada berapa amalan? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datanglah pertolongan daripada Allah Ta'ala dan pembukaan. Cuba jawab, tuan-tuan. Apakah praktikal yang pertama, kewajipan yang pertama yang tuan-tuan kena buat? Ayat pertama saja dah ada perintah tu. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datanglah pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan. Tuhan buka jalan. Tuhan buka keluasan. Sudah. Apakah kewajibannya? Takkan tiba-tiba Tuhan nak bagi tolong macam tu aja. Boleh layak bagi Allah Ta'ala. Sebab dari ilmu tauhid, Allah Ta'ala tak bergantung dengan makhluk. Allah Ta'ala tak bergantung dengan asbab. Allah Ta'ala tak bergantung dengan kerana. Memang Tuhan boleh bagi. Kita ni, terima kasih Khairun. Kita ni ada asbab. Dah. Apa tindakan yang pertama? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Allah dengan sabar dan sembahyang. Itu praktikalnya. Memang tak ada dalam ayat tu, tapi mafhumnya begitu. Maka bila kita minta tolong dengan Allah, berdoa dengan Allah, praktikal pertama, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Datanglah pertolongan. Datanglah keluasan pembukaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia itu berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nampak orang masuk. Waktu tu buat apa? Dan fasabbih, maka bertasbihlah kamu. Fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu. Jaga. Dalam keadaan kita bertasbih kepada Allah, kita melihat kejayaan demi kejayaan berlaku, tapi ingat, banyakkan minta ampun kepada Allah. Wastaghfir.
wastaghfir, ya Allah istighfar. Tengok tuan-tuan Sebab tu dalam kejayaan kita ni tuan-tuan, pasti ada perkara ujian. Dalam kejayaan tetap ada ujian. Sebab kejayaan itu juga satu ujian. Tuhan nak uji kita. Tuhan nak uji kita. Waktu tu istighfar, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, takut riak, ujub, takabur dan sebagainya. Innahu kana tawwaba. Jadi maknanya, gambaran saya nak bagi faham tuan-tuan, simple saja. Cuba tuan-tuan ambil ilmu ini. Kalau boleh 2022 ni, walaupun nanti saya akan panjangkan nanti dalam program KIR ni, antara benda yang saya akan push. Saya nak tuan-tuan buat homework. Sekurang-kurangnya sehari ada satu surah yang kita boleh ambil. Apa tindakan yang aku nak buat? Kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Daripada ayat ni, apa tindakan yang aku boleh buat? Kita baca inna a'tainakal kautsar. Daripada ayat ni, apa 1, 2, 3 tindakan praktikal yang aku boleh buat? Cuba jawab di ruang komen. Siapa pernah buat benda ni? Siapa pernah buat? Walhal kita solat begitu lama, baca Quran banyak kali, walaupun surah yang sama je duk ulang-ulang, tak ada masalah. Cuma kesimpulannya kata ulama, daripada 12 rahsia solat, rahsia khusyuk solat itu, antaranya apa? Bila kamu baca surah tu, kamu berazam nak buat. Kamu berazam nak praktikkan dalam kehidupan. Sebab betul kata Sayyidina Osman, baca Quran tu kelebihan. Tetapi ingat, beramal dengan Quran itu kewajiban. Simple sahaja. Nanti solat sekali lagi baca baca An-Nas. Solat nanti baca Al-Falaq. Pernah terfikir tak? Dalam An-Nas ni apakah suruhan, tindakan yang Allah Ta'ala nak suruh aku buat? Pernah terfikir tak? Dalam Al-Falaq ni, apakah perintah yang Allah Ta'ala berikan untuk aku amal dalam kehidupan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekurang-kurangnya kita buat. Dapat satu pun cukup tuan-tuan, bukan banyak. Pada saya satu pun satu kejayaan dah. Satu pun kejayaan. Kerana kita berusaha mencuba menarik ataupun mengolah daripada kepahaman kemuliaan Quran itu untuk kita beramal. Sebab tu ingat nanti, insya-Allah kalau tak silap bulan 3 ke nanti, bulan 3 atau bulan 4 kita ada satu daurah bersama Dr. Samsul. Yang ni saya nak tuan-tuan masuk. Sebab untuk tahun ni, kepada tuan-tuan yang baru first time dalam kenal UIZ ni, saya galakkan tuan-tuan join program dulu. Dan kepada tuan-tuan yang dah lama dengan kami, join program pun bagus. Sebab program kami ni makin lama makin berbeza. Tapi pada tahun ni kita akan banyak buat daurah. Antara daurah yang kita akan buat insya-Allah bulan 4, iaitu memahami cerita 114 surah dalam Quran. Yang ni best. Barulah tuan-tuan fikir nak beramal macam mana. Ni ceritanya surah ni aku nak buat macam ni lah. Memahami cerita daripada 114 surah dalam Al-Quran. Kita ada buku, kita akan bagi buku insya-Allah oleh Dr. Samsul Al-Khalidi An-Naqsyabandi Asy-Syafi'i. Orang yang karam, orang yang hebat dalam penulisan tuan-tuan. InsyaAllah bulan 4 nanti. Doakan bagi buku tu cepat siap. Mudah kita boleh bersama-sama buat daurah. Amin. Habis. Jadi, yang kedua apa dia? Baca Quran, satu kelebihan. Beramal dengan dia satu kewajipan. Kalau tuan-tuan betul-betul nak fahami lebih mendalam, jangan lupa join program Khusyuk Israel yang akan berlangsung pada 28-29 ni tuan-tuan, Jumaat dan Sabtu. Kerana dari situ saya akan lebih praktikkan benda ni. Yang ni kita sekadar bersembang, santapan rohani. Tapi pada hari program nanti kita akan buat more kepada praktikal. More kepada praktikal. Saya nak tuan-tuan keluarkan sebab kita buat secara Zoom. Tuan-tuan tutup kamera, saya suruh buka. Sebab nak tengok, nak bersembang. Sebab saya nak bagi ilmu tu betul sampai pada diri tuan-tuan. Sebab yang bakal khusyuknya kalian. Yang bakal merasakan zauknya kalian. Yang bakal merasa haibahnya solat itu kalian. Maka saya sekadar membantu berusaha, yang beri itu Allah. Jelas? Jangan lupa tekan link yang telah kami sediakan untuk menempatkan diri tuan-tuan. Sementara bak kata mudah tuan-tuan, sementara ada ada promo ni, pakat-pakat mendaftar untuk satu keluarga. Kita masuk pula yang ketiga.
Wa ziyaratul quburi fadilatun. Jaga. Wal isti'dadu laha faridatun. Tulis yang ketiga. Kata Syekh Osman bin Affan, Sayyidina Osman bin Affan, menziarahi kubur itu satu kelebihan. Tetapi bersedia menyediakan persiapan diri satu kewajipan. Dah? Ziarah kubur bagus, satu kelebihan. Tetapi apakah manfaat yang kita ambil? Maka kata Sayyidina Osman bin Affan, menyiapkan diri untuk ke kubur satu kewajipan. Sebenarnya disunatkan kepada kita ziarah kubur untuk menjadi peringatan. Wan, besok kau nak bawa apa? Wan, besok apa yang kau nak inherit? Wan, besok apa yang kau nak pikul? Dah fikir belum? Dah. Kita sekadar memikirkan, aku nak ziarah kubur tu, nak ziarah kubur ni, nak doa untuk orang tu, nak doa untuk orang ni. Walhal pengajarannya kita tak ambil. Sebab tu talqin tu dibaca, pertama sekali bukan untuk semata-mata si mati, bahkan untuk si hidup. Untuk menyimpan bekalan pada diri. Yang kedua, talqin itu tuan-tuan sekurang-kurangnya, kita mendengar itu dapat manfaat. Sebab tu diulang balik. Bagus, ziarah kubur satu kelebihan, tetapi ingat, bersedia tuan-tuan untuk ke alam kubur satu kewajipan. Kewajipan wajib. Dah tulis belum apa bekal nak bawa? Dah tulis belum? Dah. Ini masuk motivasi, boleh tulis 101 impian. Dah. Saya pernah buat, alhamdulillah. Dah. Masuk motivasi, tulis 101 impian yang kamu nak capai apa, nak beli apa, nak pergi mana, nak tolong siapa kamu nak bantu. Tulis 101 impian. Ni pernah tulis tak? Aku nak mati, 101 bekal aku nak bawa. Dah? Solatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, ada tulis? Pernah tulis 101 impian. 101 bekal yang kita nak bawa di alam kubur nanti. Siapa pernah buat? Siapa nak try buat? Kita try buat dah pada program KIR nanti. Sebab itu dah dari situ menyatakan, yang ni tinggal ni. Yang ni tak bawa tak apa. Dah memberatkan sahaja. La ilaha illallah. Kenapa dapur gas tak bawa? Lalu balik kampung kan dapur gasnya, kipasnya. Kalau tuan-tuan jenis bawa van tu, bawa aircon sekali. Aircon yang jenis portable tu. Kita tulis apa nak bawa balik kampung. Itu baru balik seminggu. Ni, nak balik ke alam akhirat selama-lama. Pernah tulis ke tidak tuan-tuan? Pernah tulis. Kenapa kena tulis? Nanti saya jawab. Rahsianya dalam program KIR nanti. Kenapa kena tulis? Baik, habis. Jadi saya ulang balik. Ziarah kubur, suatu kelebihan. Tetapi bersedia membawa bekal itu satu kewajiban. Dan akhir sekali, wa iyadatul maridi fadilatun wattikhadzul wasiyati faridatun. Yang keempat tulis, menziarahi orang sakit satu kelebihan, tetapi menyediakan wasiat di kala sakit satu kewajipan. Ziarah orang sakit, sama ada COVID ke tak COVID ke, asbab tak sebagainya, satu kelebihan. Tetapi ingat tuan-tuan, sebelum orang tu sakit, sebelum kita ziarah, tanya diri kita dulu. Saya nak tuan-tuan semua tulis di ruangan komen. Ziarah orang sakit ni bagus, tapi adakah aku telah menulis wasiat sebelum aku sakit macam dia? Tulis. Adakah aku telah menulis wasiat sebelum aku sakit macam dia? Dia tu dah sakit dah. Kalau kita suruh tulis wasiat pun, entah ingat ke tidak. Dah lah kawan tengah sakit. Ni Mak Ngah dah tinggal puasa ada tak lagi, tak qada lagi. Kita tolong tulis wasiat. Tak salah. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan beri peluang untuk dia istirahat. Saya nak semua tulis di ruangan komen. Tulis tuan-tuan. Dan yang kita ni, sebelum nak ziarah orang sakit, ada ke tidak kita tulis wasiat. Bila tulis wasiat, ingat tuan-tuan, wasiat ni bukan semata-mata harta. Bukan semata-mata tanah. Bukan semata-mata gelang. Bukan semata-mata saham. Siapa baru tahu pada hari ni, tinggal solat, wajib tulis wasiat. Tinggal puasa, wajib tulis wasiat. Berhutang, wajib tulis wasiat. Berhutang ni lagi wajib. Tuhan sebut dalam Al-Quran tu jelas lagi nyata.
Yang keempat, tuan-tuan pernah bersumpah, wajib tulis wasiat. Yang kelima, tuan-tuan pernah bernazar, wajib tulis wasiat. Tulis apa nazar yang pernah kita buat, apa nazar yang pernah kita buat. Dah selesai ke belum? Dah tunai ke belum? Kalau belum, apa kena buat? Bukan semata-mata ustaz saya tak ada apa-apa nak tulis wasiat pun. Allahu Akbar. Dah, gelang pun ada lah. Dia panggil gelang apa? Cincin apa tu? Apa biasa orang panggil? Cincin. Cincin pun cincin belah rotan ustaz. Dah, gelang ni adalah. Ni pun arwah bagi dulu. Tuan-tuan, walaupun cincin belah rotan, wajib tulis wasiat. Wasiat yang saya maksudkan bukan masalah harta-harta tanah ni, bukan. Dah, daripada hak yang berkaitan dengan makhluk, hak yang berkaitan dengan Allah. Dah. 3 puasa tulis wasiat. Tulis. Doakanlah saya. InsyaAllah saat lagi lepas kelas KK, saya akan buka laptop tuan-tuan. InsyaAllah saya akan mulakan menulis buku. Dah, semua dah dalam kepala otak saya ni. Tapi itulah, bila dulu saya pernah buat, proses tu dah mula hampir 20-30%. Saya pernah buat satu buku, dia panggil buku wasiat peribadi Muslim. Buku ni bagus sangat, perlu ada pada setiap tangan-tangan manusia, supaya saya nak bantu tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak tulis wasiat yang betul, yang bukan kita fokus kepada wasiat tu. Dah berapa kali dah saya cuba nak tulis balik, lepas tu ialah sibuk dengan pondoknya, dengan madrasahnya. Sekarang ni pula kita dah ada tim dan syarikat untuk bantu lagi masyarakat mencapai kualitas solat yang hebat, mencapai khusyuk yang hebat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafaq kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya rasa dah sampai masanya tuan-tuan, saya mula tulis balik buku itu. Untuk tahun ini kita mula sebarkan kepada masyarakat. Dah, tuan-tuan yang wajib kena dapatkan buku tu dulu. Sebab apa? Saya ulang balik, ziarah orang mati, ziarah orang sakit, ziarah orang sakit satu kelebihan, tetapi menulis wasiat itu satu kewajipan. Wajib. Dah, jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, kita ulang balik bagi tuan-tuan yang lewat masuk. Kata Sayyidina Osman bin Affan, 4 perkara ini secara zahirnya kelebihan, tetapi secara batinnya kewajipan. Apa dia? Yang pertama, berkawan dengan orang soleh, satu kelebihan. Tetapi mengikut jejak langkah orang soleh, satu kewajipan. Yang kedua, baca Al-Quran, satu kelebihan. Tetapi beramal dengan apa yang dibaca, satu kewajipan. Yang ketiga, berziarahi kubur itu suatu kelebihan. Tetapi menyediakan bekal untuk ke kubur, satu kewajipan. Yang keempat, menziarahi orang yang sakit itu satu kelebihan. Tetapi menulis wasiat sebelum sakit, satu kewajipan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Siapa yang rasa tak sabar-sabar nak dapatkan buku yang saya akan tulis nanti? Buku tu bukan dalam bentuk pembacaan, dia lebih kepada diary, dalam bentuk penulisan. Dan supaya tuan-tuan boleh tulis. Dan saya nak minta doa kepada tuan-tuan pada hari ini yang melihat Santapan Rohani, doakan saya agar Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk 2022 ni. Dengan berkat doa kalian, saya dapat siapkan buku itu dengan secepatnya. Sebab sekarang ni tengah sibuk siapkan 3 buku. Dah. Pertama, saya tengah siapkan buku Nak Baki Solat. Kedua, saya tengah siapkan buku apa tu? Buku apa tu, Luqman? Yang buat solat kedua tu? Ya? Memahami sembahyang, menggunakan hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga dalam proses sekarang ni tuan-tuan, 2 buku tu nanti nak masuk kepada editing. Dan juga saya nak siapkan buku KIR, Khusyuk is Real. Dah. Lepas saya siapkan buku KIR tu, baru saya mula menaik buku wasiat peribadi Muslim. InsyaAllah dia bermanfaat bagi tuan-tuan untuk kalian menulis. Dan kelebihan buku tu apa? Bila kalian mati nanti, saya mati nanti mudah.
Dia sampai kepada waris, waris buka. Oh, Alhamdulillah, mak tak ada, tinggal solat syukur. Oh, puasa mak ada 10 hari lagi tak ganti. Kan senang kita nak bantu. Dan nantilah saya ajar tuan-tuan. Tuan-tuan nak selesaikan benda ni waktu bila? Sebab kalau ikut formula yang paling tepat, tuan-tuan kena selesaikan hak dengan Allah sebelum masuk dalam kubur. Itu waktu yang paling tepat. Tapi yang banyak kita buat dah tanam, baru datang jumpa saya, Ustaz, mak saya dah meninggal dah seminggu lepas. Lepas tu nak minta kira fidyah. Kalau ikut waktu tu tak afdal lagi dah. Bukan kata tak afdal, boleh buat. Tapi waktu yang paling afdal, bila dah berlaku kematian, biarlah besoklah kita mandi, besoklah kita tanam. Malam tu dah kena selesai kira semua. Kira. Kan senang kalau ada wasiat, barulah tak jadi banyak. Barulah hutang tu tak banyak. Jelas ke jelas. Jadi mudah-mudahan apa kita bincangkan, Allah Ta'ala beri faham dan zahirkan keyakinan dan amalan pada kehidupan. Ma'assalamah wa liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi dalam hashtag Santapan Rohani pada waktu dan hari yang sama, pada masa yang sama, setiap hari insya-Allah jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.